Farah, mana tak? Assalamualaikum, apa khabar semua? Waalaikumsalam. Farah ya? Ini bukan Farah, ini Farul. Alah. Sekarang kita nak tanya semua penonton apa khabar semua. Baik, alhamdulillah. Semua sihat semua. Oh, semua hebat-hebat ini hari. Semua dalam ini semua. Hari Minggu memang best Hafiz. Sebab apa? Yang tak banyak itulah tertukar pula. Jadi Farul, saya Farul Azam bukan Farul Fazana. Tapi tak apalah, dia tengah seronok makan nasi minyak, Pek. Dia tengah seronok makan nasi minyak. Tapi bukan dia yang menikah ataupun dia yang dia nengok aje lah tu. Dia nengok aje orang kahwin. Bila lagi nak berasa makan nasi minyak? Lambat lagi rasanya. Ya betul, asalkan dia bagi cukup. Macam mana kebahagiaan yang dirasakan oleh satu kesatuannya, Pek? Itulah dia. Kenapa, Pek? Jangan sedih. Ini cerita gembira. Oh, ya ke? Sebab apa? Good. Gelak lagi. Sebab apa? Selama 4 minggu, 1 bulan tau. Cerita diorang ni keluar dekat dalam melodi. Macam-macam hal lah. Orang ni pergi balik polis, buat report. Orang ni patah balik pergi rumah orang ni, bagi tahu apa semua. Tak tahu cerita pula. Tak tengok melodi ke? Tengok, sabarlah nak. Bapak kau dah tak ada, dah nak buat macam mana. Baru tahu, dah lama dah lah. Mak seorang kerja. Mak punya mak pun pesan macam tu. Alamak, nak buat macam mana? Tapi sabar nak. Mana satu mak, mana satu anak ni? Tak tahulah. Alah. Mak pun dah confused tadi. Mak pun sama. Mak juga. Dua-dua mak mana boleh tahan. Alah, ini pula nak cerita pasal ibu tunggal. Janganlah cerita bersama. Kita cengok sendirilah. Saslah. Malam Gala Karyawan yang penuh glamour baru-baru ini telah diadakan bertempat di Ritz-Carlton. Kak Oji kita sebagai pengacara. Memang ramai yang hadir untuk bersama-sama meraihkan ulang tahun penubuhan karyawan. Biarpun Persatuan Karyawan Malaysia baru saja pulih daripada masalah dalaman yang timbul sebelum ini. Kalau tangan vokalnya. Biarpun perkecohan pernah berlaku dan telah reda, masih lagi ramai aktivis seni tanah air kita yang setia bersama karyawan. Komen Encik Freddy bagaimana? Kita amat bersyukurlah kerana mendapat sokongan berterusan di penggiat seni. Kita boleh melihat apa yang kami telah lakukan dalam 8 tahun yang lalu telah mendapat persetujuan mereka. Kami harap ia akan berterusan untuk masa yang akan datang. Ramai yang tertanya-tanya ke mana arah tujuan Persatuan Karyawan. Boleh Encik Freddy jelaskan? Membina satu industri yang lebih kukuh, dinamik, supaya artis kita boleh bekerja, mencari rezeki dengan senang. Aktivis seni tanah air kita masih setia dengan karyawan. Komen Uncle bagaimana? Saya memang setia dengan karyawan. Benda ni kita tak pernah dengar kan, tak tahu meletup saja. Sekarang siapa yang susah, siapa yang malu. Dia buat sendiri yang malu lah. Lain kali kalau nak buat apa-apa kita kena fikir dululah, cari jalan betul-betul, selidik betul-betul. Saya tak ada apa komen, tapi saya puji Presiden Saudara Hadi Fernandez yang bersungguh-sungguh membantu pada artis yang seperti saya ni, artis veteran yang kurang upaya. Baru-baru ini telah terjadi pertengkaran. Alhamdulillah sekarang sudah pulih. Saya sungguh karyawan. Episod pertama siri Alamak Amy sudah pun disiarkan Isnin lepas jam 7.30 malam di TV3. Dalam rancangan tajaan Ho 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 Holics ini, Sharifah Syahira pegang banyak watak. Dialah isteri, dialah ibu, jugalah pengacara program kesihatan ni. Saya banyak kerja kat rumah, anak ada nak jaga semua. Saya ambil watak-watak senang je lah. Kalau ada pelakon tu suka sangat, I nak mencabar, I tak dapat, I tak puas, saya suka hati korang lah. Saya buatlah Tuhan bagi saya banyak ni saya terima. Kalau ada lebih saya buat. Kalau nak puas hati, jadi macam Sheila Rusli, berlakon suami buat skrip sendiri. InsyaAllah saya train suami saya. Dan di kesempatan ini, wartawan Melody sempat sembang dengan dua ibu tunggal popular, Didi Alias dan penerbit eksekutif rancangan ini, iaitu Nur Aliahli. Dah lama seorang? Dah lama dah bang, 8 tahun saya seorang. Masih mencari teman, ramailah teman tapi mesra. Ada orang kata, alah tak kisahlah sebab artis senang cari pengganti, senang cari jodoh. Betul ke? Ada yang senang untuk masa depan, untuk sampai ke akhir hayat ni memang susah sikit lah. Macam saya, ibu beranak 5, lelaki yang nak muncul dalam hidup saya ni ramai. Tapi mampukah diorang bersama-sama dengan saya mati dengan anak-anak saya yang sedang membesar ni. Tanggungjawab tu sungguh berat. Ini bukan senang bang. Saya dah fail sekali dan saya tak nak fail untuk kali kedua. Serik ke?
Nak katakan sikit tak, saya dah lupakan semua tu. Saya rasa saya lah boleh jadi bapa, saya boleh jadi ibu untuk masa depan anak-anak saya. Bagaimana pesanan kepada mereka-mereka yang cepat berputus asa ni, dah berlaku sikap macam tu, dah menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, macam tak boleh menerima kenyataan yang hakikatnya macam tu. Banyak berdoa pada Allah Ta'ala lah. Kalau apa benda yang berlaku pada diri sendiri, terima dengan hati yang tabah, dan kita berdoa pada Allah Ta'ala, kita lakukan apa yang terbaik. Jangan bermusuhan dengan orang, jangan sakit hati dengan orang. Just yourself. Jangan ada busuk hati dengan orang, anda akan berjaya dan anda akan terima semua. Jadi saya tidak pernah fikir masalah untuk mencari pengganti, tapi yang penting orang itu perlu percaya pada diri saya, sebab saya mengendalikan syarikat dengan bekas suami saya. Jadi dia kena faham yang itu adalah business partner saya dan dia adalah ayah pada anak-anak saya. Memang pernah. Saya tidak akan bohong, memang pernah. Sekejap je, tak lama. Bulan. Apa saya ditanya banyak-banyak? Saya dah jawab. Dan saya dah kata dulu, kalau saya dah temu dan memang confirm saya ada seseorang yang memang boleh terima saya seadanya, saya akan umumkan. Agak pening sikit lah. Kenapa? Just because tiba-tiba saya dengan Aziz bercerai and then semua nak interview saya pasal benda-benda macam ni. Kenapa? Saya pula soal. Soalan-soalan cepu mas ni datang kat saya ni. Dengan ada siapa dia akan langsung dulu? Tak lah, dia tunggu saya tunggu dia. Dia kata kalau saya dah jumpa, dia suruh saya kahwin sebab dia kata dia tak nak future wife dia cemburu ke apa benda sebab we are working together. That's why saya kata sesiapa yang ingin hidup bersama saya have to accept what I am. Dengan anak-anak saya, my access baggage saya, dengan company saya, because this is what I do best. Working with Aziz is a great teamwork, and this is not about me, this is not about Aziz, this is about the children. We are very professional, business partners. That's about it. Oh, susah seni melukis. Kenapa? Mestilah kena tanya kenapa bercerai. Betul tak? Ni apa hasil? Kena tanya juga ni. Kenapa macam ni? Lukisan apa? Allah, tak siap lah. Tak jadilah. Jangan cakap macam tu. Lukisan tak siap, tak jadi. Kenapa? Ini cerita tu tak boleh nak masuk macam tu. Sebab ini kisah benar. Dia usaha lukisan tu. Walaupun umurnya dah mencapai tahap yang tak sepatutnya. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menentukan. Betul. Tapi kami di Melodi juga ingin merakamkan sepati sikit kepada Tuan punya badan ni. Betul. Keguguran baru-baru ini. Itulah lukisan kita dulu. Yelah ya. Macam mana lukisan tu tak kan? apa, yang penting kita cuba. Kita cuba lagi sekali. Tak apalah kita tanya Tuan Badan, adakah patut dah berumur ni masih lagi nak dapatkan lukisan terbaru lagi? Zaz tu. Ramai sebenarnya yang meluahkan rasa duka cita mereka setelah mendengar berita you mengalami masalah keguguran. Terima kasihlah kepada siapa-siapa yang rasa sedih. Pada saya taklah sangat mendukakan. Masa mengandung pun secara tak sengaja saya dah tak mengharap akan mengandung dalam seusia lewat 40-an Mengaku juga 48 tahun. Ni kali kedua sebenarnya gugur. 2 tahun lepas saya mengandung juga 3 bulan dia gugur. Baru ni mengandung lagi. Excited lah juga tapi kekal sampai 4 bulan. Apa yang berlaku sebelum itu? Tak ada berlaku apa-apa. Cuma mungkin kedegilan I kot. Doktor dah pesan kalau I nak kekalkan kandungan ni I kena jaga betul-betul. I tak boleh bergerak selama 3 bulan. Kena duduk kat katil. Kalau 3 bulan I tak boleh keluar bilik, I akan menghadapi masalah lain lah. Mungkin psycho. I cuba juga bergerak perlahan-lahan, pergi juga office macam biasa. Tapi rupanya memang tak boleh. Lepas 8 bulan tiba-tiba je keluar darah. Doktor cakap ada jangkitan kuman dekat rahim. Mungkin kerana I terlalu aktif. Kena terimalah kenyataan. Sedikit rasa kesal pada. I pun dah ada 3 anak. Tak terkilan sangatlah. Bagaimana pula dengan respon orang ramai yang terdekat apabila mereka mendapat tahu bahawa you mengandung? Ada ke tidak sebarang respon yang positif maupun yang negatif memandangkan usia you sekarang ini? Suami saya excited lah. Suami harap kalau ada cucu. Tapi anak dara I tak nak kahwin lagi. Waktu I gugur itu anak-anak I yang sedih. Bagaimana dengan respon negatif pula? Biasalah orang akan macam, alah, takkanlah umur begini pun nak mengandung ataupun termengandung. Ada tak orang yang mentertawakan you? Ada yang menganggap benda ni lucu. Dia macam tak percaya. Sampai I terpaksa tunjuk perut I dah ngelembung. Lepas tu dia orang ketawakan. Wah, boleh tahan lah. Lepas tu ada yang kata, you dengan husband tak ada kerja lain ke? Boleh tahan juga you ni sebenarnya walaupun usia semakin meningkat tapi apa pun tetap ada gaya macam orang muda. Hubungan suami isteri, seks tu penting. Walaupun you dah usia, perhubungan seks mesti dikekalkan. Sebab itu salah satu daripada resepi perkahwinan. Kalau kononnya dah tua tak payah berhubungan seks, itu salah tu. Bila dah waktu mengandung, alhamdulillah tak dapat pun tak apa.
normal je lah. Ada planning juga nak try lagi? Tak adalah try untuk dapat anak tu tak ada. Tapi having sex still go on. Berhubungan seks tetaplah macam biasa. Mata nak benda ni besar-besar. Media dia banyak belitkan cerita.